Blood. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang di-Pertua, dadah dan rasuah merupakan musuh nombor satu negara. Bukan satu rahsia bahawa kedua-dua ini saling terkait dan jika tidak ditangani, mangsanya adalah pada anak-anak dan cucu-cucu kita. Tuan Yang di-Pertua, dahulu Sabah pernah digelar sebagai pusat transit dadah dalam negara, iaitu pada 11 Jun 2021. Bukan satu kebanggaan buat saya, tetapi gelaran ini tidak memandangkan kedudukan dan sempadan kami yang strategik. Kedudukan strategik ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya bagi tujuan ekonomi yang pada akhirnya membuka ruang kepada ekonomi gelap seperti pengedaran dadah, aktiviti penyeludupan dan sebagainya. Mengikut statistik pada tahun 2022, terdapat peningkatan sebanyak 26% di Sabah berbanding tahun 2021 yang mana daerah tertinggi yang dicatatkan adalah di Kota Kinabalu dan di Tawau. Walaupun angka statistik yang direkodkan bagi penyalahgunaan dan penagih dada serta bahan tidaklah seramai ataupun sebesar negeri lain dan kedudukan kami berada di tempat yang ke-10, saya ingin tahu berapakah jumlah sebenar penagih dadah di Sabah setakat ini. Ini kerana angka yang ditunjukkan seolah-olah tidak menggambarkan realiti yang berlaku di bawah. Realiti di bawah ada yang secara terbuka menghisap gam. Saya tidak pasti di negeri lain berlaku atau tidak situasi seperti ini, tetapi imej ini adalah imej yang sangat buruk kepada negara. Walau siapapun penagih itu, warga asingkah, warga negara sendirikah, kita harus cari penyelesaian kepada perkara ini. Tuan Yang di-Pertua, sebagai ahli parlimen yang mewakili penduduk luar bandar di Sabah, saya ingin menyuarakan kerisauan berkenaan penawaran dan penagihan dadah di sini. Tadi Kinabatangan pun cakap perkara yang sama. Dadah tu begitu senang untuk dibeli, didapati. Tapi saya selalu ingin rujuk kepada sumber. Kita cakap pasal rawatan dan pemulihan. Tetapi rawatan dan pemulihan ini datang selepas ada sumber bah. Soalan saya, bagaimana pihak kerajaan mahu memerangi aktiviti ini di luar bandar? Kedua, bagaimanakah data penawaran dan penagih dada di kawasan luar bandar dibuat? Adakah dengan tangkapan? Adakah melalui laporan polis atau daripada jumlah mereka yang sukarela datang mendapatkan rawatan ke pusat pemulihan? Daripada tiga tadi, manakah data yang menjadi penyumbang terbesar bagi jumlah keseluruhan statistik tersebut? Reason why saya tanya kerana masih ramai ibu bapa khususnya di luar bandar yang tidak melaporkan anak-anak mereka yang mengalami masalah dadah kerana malu atau mungkin terlampau sayang ataupun kasihan tidak mahu melihat anak-anak ini dipenjara bertahun-tahun. Ada juga ibu bapa atau keluarga yang tidak tahu pun anak mereka terlibat dengan pengambilan syabu kerana melibatkan bahan-bahan yang mudah didapati seperti straw, foil dan juga pemetik api. Mereka hanya akan bawa kes dan lapor kepada PDRM ataupun AADK jika hanya kes edik itu teruk dan sehingga membahayakan dan mengancam keselamatan nyawa ibu bapa dan keluarga. Sebab itu saya percaya kepada pemulihan. Masuk penjara, I don't think dengan izin akan memulihkan seseorang penagih. Saya juga ingin seru kepada ibu bapa dan keluarga untuk selalu pantau anak-anak anda. Tuan Yang di-Pertua, saya terus kepada perincian pindaan dalam RUU ini yang memerlukan penjelasan daripada kerajaan. Pertama, berkenaan pindaan Seksyen 1 dengan menggantikan perkataan penagih dadah dengan perkataan penagih dan penyalahguna dadah dan bahan. Saya ingin bertanya berkenaan definisi yang diguna pakai kerajaan bagi penagih dadah dan definisi penyalahguna dadah dan bahan. Maksud saya dari sudut kekerapan penyalahgunaan dadah tersebut. Kedua, pindaan kepada Seksyen 6 mengenai kuasa diberikan kepada pegawai pemulihan berbanding sebelum ini kepada pegawai perubatan. Saya ingin tahu justifikasinya, kemampuan, kepakaran dan juga kapasiti sumber manusia yang ada. To be honest, terus terang saya lebih prefer penglibatan pegawai perubatan.
Ketiga, dan pindaan yang saya agak risau iaitu pindaan kepada Seksyen 9 dengan memasukkan subsection baru 3, 4 dan 5. Denda tidak melebihi RM5,000 kepada ibu bapa atau penjaga seseorang yang belum dewasa yang tidak mematuhi mana-mana syarat yang dikenakan di bawah subsection 4. Saya boleh memahami mengapa kerajaan meletakkan denda, namun adakah kerajaan telah memikirkan secara mendalam kesan jangka panjang memandangkan akan lebih ramai keluarga yang tidak melaporkan anak-anak mereka yang mengalami masalah dadah kerana risau akan dikenakan denda yang tinggi? Kita lihat, betulkan jika saya salah. Mereka yang menjadi penagih dadah ini kebanyakannya rata-ratanya daripada keluarga B40 dan sememangnya mereka tidak mampu membayar denda tersebut. Pada masa yang sama, saya juga mohon penjelasan. Adakah AADK setakat ini berkemampuan untuk menerima ramai penagih-penagih dadah yang akan datang secara sukarela? Saya bimbang apabila mendengar ucapan daripada Yang Berhormat Langkawi semalam menyatakan bahawa pusat pemulihan AADK kotor dan padat. Adakah ini benar? Dan jika betul, ini harus dibetulkan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan RUU ini. Sebagai contoh di Sabah, hanya ada satu pusat pemulihan di seluruh Sabah iaitu di Papar. Dan saya sudah lama mendengar bahawa terdapat cadangan untuk membina pusat pemulihan di Tawau yang akan bermula pada tahun hadapan. Tapi saya pohon, jangan tangguh nanti umum tangguh lagi. Saya juga mohon diberikan data 10 zon atau daerah yang berdepan dengan masalah penagihan dan pengedaran dadah paling kronik di seluruh negara. Tuan Yang di-Pertua, dalam usaha kita memerangi dadah dalam negara, integriti di kalangan penguat kuasa sama ada di peringkat atas hinggalah ke bawah perlulah diberi keutamaan. Saya juga senada dengan Masjid Tanah dan Seputih tadi, harus ada sesi libat urus dengan NGO dan pelbagai pihak yang lain. Kita semua bertanggungjawab dalam memastikan masalah dadah dapat ditangani bersama sekaligus menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk generasi kita yang akan datang. Sekian, terima kasih.